Ya Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami. 是的，我的主啊，你是我们一切的一切。 Di tengah-tengah situasi keadaan yang kami jalani seperti saat ini ya Tuhan, kami sungguh merindukan kehadiran-Mu hadir di dalam kehidupan kami. 我们每一天所面对的生活崎岖的路途当中，我们需要你向我们显明与我们同在。 Biarlah ya Bapa, di saat-saat kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, biarlah jiwa kami boleh melekat dengan Engkau. 阿爸父啊，当我们渴慕聆听到你的声音的时候，求你让我们的心紧紧地贴近着你。 Berbicaralah ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengar firman. 请求你对我们说话，因为你的众儿女已经预备好心，要听你讲话。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告感恩是奉靠主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. 各位主内亲爱的弟兄姐妹们平安。 Saya selalu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir beribadah di gereja maupun yang beribadah dari tempat masing-masing, kita semua di dalam keadaan rohani yang baik dan keadaan fisik yang sehat. 我为每一位祷告，无论是你们在圣殿里面的，或者在家里参加聚会的，恳求阿爸父给你们有健康的肉身，也有健康的灵命。 Saudara, setiap tanggal 14 Februari, dunia merayakan Hari Kasih Sayang. 我们知道每一次的2月14日，全世界都在庆祝情人节。 Sebetulnya Valentine itu adalah nama seorang martir yang begitu mencintai Tuhan, begitu mengasihi Tuhan seumur hidup dia. 其实这个原点呢是处在一个叫做圣 Valentine 的，他是一位寻道者，因为他是何等的爱他的神。 Demi cintanya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan, dia tidak menanggalkan imannya, dia dianiaya oleh kerajaan Romawi, dan dia mati martir pada tanggal 14 Februari di abad yang keempat. 他是如何的爱上帝，持守他对上帝的信心。他虽然受到在第4纪的时候罗马帝国的苦害他，可是他坚持到底，直到他为主牺牲，就是在这个2月14日发生的一件事情。 Tapi hari ini dunia merayakan Hari Kasih Sayang itu hubungan antara manusia. 可是传到今天呢，人家在庆祝这个2月14日的时候，这个还是叫做 Valentine Day， 可是是人与人、情人之间的相爱。 Maka adalah baik bagi kita Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan kembali, kita melihat kembali diri kita, hati kita, sudah seberapa kita sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Tuhan kita. 好吧，今天我们就看到我们自己，我们心灵深处，我们爱神有多深呢？ Saya mengajak kita membaca sekali lagi bacaan yang tadi sudah kita baca pada waktu responsoria, yaitu diambil dari Mazmur pasal yang 63, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. 我要与大家再读一遍诗篇63篇，也就是刚才我们请印经文所读的经文。 Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku,
dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. 诗篇第63篇，大卫在犹大旷野的时候做了之诗。神啊，你是我的神，我要切切地寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。我在圣所中曾如此赞扬你，我要见你的能力和你的荣耀，因你的慈爱比生命更好。我的嘴唇要颂赞你，我还活的时候要这样颂赞你。我要奉你的名举手，我在床上纪念你，在夜更的时候思想你。我的心就像饱住了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你，因为你曾帮助我。我就在你的翅膀的荫下欢呼，我心紧紧地跟随你，你的右手扶持我。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang datang kepada saya dan bertanya demikian. 各位弟兄姐妹，曾有一次有一个人来到我这里，这样问我： Mengapa orang yang telah percaya kepada Tuhan masih mengalami berbagai kesulitan hidup, pergumulan hidup? 为什么一位已经信了主的人，他的生活还是充满了挣扎，充满了很多的苦难？ Kenapa orang yang sudah percaya kepada Tuhan masih begitu menikmati kesenangan duniawi dan hidup ini terasa kosong sekali dan iman rohani tidak bertumbuh? 为什么呢？信了主，他虽然享受到世上的一切，可是他的心灵还是非常的空虚，非常的寂寞。 Maka jawaban saya adalah anak-anak Tuhan masih bisa juga mengalami masa-masa yang sulit. 我给他的答案就是：神的儿女们每一个人都会经历到苦难的时候。 Anak-anak Tuhan juga mengalami pergumulan hidup. 每个神的儿女也会面对到生活的挣扎， Anak-anak Tuhan bisa juga mengalami sakit penyakit. 神的儿女也会面对疾病缠绕。 Anak-anak Tuhan masih juga dapat cobaan dari si jahat dan bisa jatuh. 神的儿女也会面对魔鬼给他的试探，也会跌倒。 Tapi bedanya adalah kita percaya kepada Tuhan yang hidup, kita berharap kepada Tuhan di mana kita bisa menjalin relasi komunikasi dengan Tuhan kita. 不同点在哪里呢？就是在我们与永活的神有关系，我们能够跟他建立一个沟通。 Dan di dalam relasi inilah Tuhan memberikan kekuatan demi kekuatan bagi kita. 我们与神相交通的时候呢，他就在当中给我们力量。 Allah yang kita kenal adalah Allah yang penuh dengan kasih. 因为我们所认识的神是蛮有慈爱的神， Yang dibuktikan saudara melalui kedatangannya ke dalam dunia ini dalam wujud Tuhan Yesus Kristus untuk membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. 神如何显明他的爱呢？就是把他的亲生独生子赐给我们，降在世上，来证明他对我们人间的爱。 Pengorbanannya di atas kayu salib mengampuni kita atas dosa-dosa kita sehingga kita mendapatkan pengampunan dosa. 他在十字架上的牺牲，为了要赦免、饶恕我们一切的罪恶。 Saudara, Ia adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Ia juga adalah Allah yang berdaulat. 他就是蛮有慈爱的神，可是他是统管万有的神。 Sehingga tidak ada sesuatu pun bisa terjadi tanpa seizin 因此， daripada Dia. 没有任何一件事情，如果不是他的许可，能够发生在我们身上。 Jadi saya katakan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak langsung hidup di surga. 因此，我对每一位说：我们信了主，我们就不马上上到天堂去了。 Kita mengalami proses yang disebut proses pengudusan hidup. 我们还活在世上的时候，我们要经历一个成圣的过程。 Maka melalui berbagai pergumulan-pergumulan yang kita alami, kita diproses sedemikian rupa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. 因此，我们生活面对到种种的困难的时候，这就是神用来磨练我们，用来塑造我们，让我们走在这个成圣的过程当中，信靠他。 Di dalam berbagai situasi, kita dibentuk untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih tangguh, lebih
kuat untuk menghadapi berbagai-bagai cobaan dan hidup lebih benar di hadapan Tuhan. 所以我们在种种的事情当中呢，它就让我们能够更有力量，然后让我们更有耐力，也让我们能够更坚韧。 Sehingga hidup kita bisa bermanfaat dan berguna bagi orang banyak. 这样的话呢，我们的生命对别人就成为别人的祝福，对别人有益处。 Nah, untuk dapat mengalami proses pertumbuhan rohani yang baik ini, saudara, kita perlu terus terhubung dengan Tuhan kita. 我们需要有这样美好的属灵成长呢，我们一定要跟我们的神有连上关系。 Kita perlu terhubung dengan Tuhan Yesus sebagai pokok anggurnya kita. 耶稣就是我们的葡萄树，我们就要连接在这个葡萄树上。 Karena di luar hubungan dengan Tuhan Yesus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. 因为在他以外，我们不能够做任何事情了。 Sehingga melalui setiap pergumulan yang kita hadapi seharusnya membawa kita lebih rindu kepada Tuhan kita. 因此，我们所遭遇到每一件事情呢，应该会把我们带到我们很切慕认识他，与他相近。 Semakin hidup kita terasa kosong, harusnya kita semakin rindu untuk mencari arti hidup kita di hadapan Tuhan. 如果我们觉得我们人生很空虚的话，我们应该要去努力寻求人生的真谛在哪里。 Semakin jiwa kita terasa haus dan kering, seharusnya membuat kita semakin rindu dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. 我们的心灵如果在干渴的时候呢，我们就需要得到这个活水泉源，让我们得到满足。 Inilah yang dialami oleh Raja Daud, khususnya dalam perikop Mazmur 63 yang tadi kita baca, saudara. 这就是大卫王所遭遇到的一个人生经历，也就是今天我们在诗篇63篇所读到的。 Daud merindukan kehadiran Allah dalam semua aspek hidupnya, di dalam jiwanya, di dalam tubuhnya, di dalam hatinya. 所以大卫在生活的每个层面呢，无论是在肉体上，无论在心灵的挣扎当中，他要神让他显明与他同在。 Konteks pasal ini, saudara, di dalam ayat yang pertama jelas sekali pada saat Daud berada di padang gurun. 所以我们在第一节的时候，我们就看到大卫那时候是在旷野，犹大旷野。 Dan kemungkinan besar adalah ketika dia melarikan diri dari kejaran musuhnya, yaitu anaknya sendiri Absalom. 他可能这个时候就是被敌人所追赶的时候，可能这个敌人就是他的亲生儿子亚撒龙。 Dan di ayat yang ke-10 kita melihat dia sudah menjadi raja pada saat itu. 我们在第10节的时候看到记载说，他已经做了王位。 Jadi dia meninggalkan Yerusalem, dia melarikan diri sampai ke padang gurun. 他只好离开了耶路撒冷，做逃难的人。 Saudara, padang gurun menggambarkan sebuah tempat, situasi, sebuah dunia yang kering, tandus, dan sulit sekali untuk mendapatkan air dan kehidupan di sana. 旷野呢，是一个非常干渴、非常难找到水喝的地方。 Tidak ada yang menarik, saudara, di padang gurun. 在旷野没有什么好看的， Tidak ada hiburan di sana. 也没有什么娱乐。 Tidak ada yang banyak bisa dilakukan di sana. 我们在旷野，我们也不能够做什么。 Alkitab juga menggambarkan beberapa kali padang gurun adalah tempat bagi iblis untuk mencobai seseorang. 圣经里面的记载呢，魔鬼常常就是在旷野出现，来试探神的儿女。 Nah, dalam keadaan yang sedemikian haus fisik dan jiwa dia, saudara, di tengah-tengah kesepian yang mendalam seorang diri di sana, dikatakan kemudian dia rindu kepada Tuhan. 所以我们看到他心灵那时候是何等的孤单，他的肉体是何等的干渴，他所渴慕的呢，是渴慕他的神。 Saudara, rindu adalah sebuah perasaan yang ingin sekali mendapatkan sesuatu yang dirindukan itu, saudara. 渴慕呢，或者想念呢，就是非常想见到这个人。 Rindu adalah sebuah hasrat untuk kembali mengalami perasaan-perasaan indah, kenangan indah yang dulu pernah dialami. 想念呢，就是他非常渴望过去那样的亲密关系能够再重现。 Sebuah keinginan yang kuat untuk mengalami kembali, untuk berjumpa kembali. 这个非常强的一个欲望呢，希望能够再与主相遇。 Rindu terjadi karena seseorang terpisah dengan apa yang dia rindukan itu.
什么时候会发生想念呢？就是当他与他所爱的人隔离的时候。Daud terpisah dengan banyak hal yang dulu bisa dia rasakan. 以前他能够经历到的事情，这个时候他已经跟这一切已经隔离了。Bisa jadi Raja Daud rindu kepada kenyamanan, kemewahan, kemegahan istana dia. 也许他那时候是想念他在那个王宫里面，他的宝座，他的一切荣华富贵。Bisa jadi Daud rindu kepada istri dan anak-anaknya, keluarga dia. 也许他这个时候是想念他的妻子，他的儿女们。Bisa jadi dia rindu makan makanan kesukaan dia. 也许他时候很想念吃他所喜欢的。Dia rindu, bisa jadi dia rindu bekerja, berkoordinasi dengan panglima dia, dengan imam besar yang dia miliki. 也许他很想念与他的那个军长、与他的祭司们一起交谈。Tapi di antara semua kerinduan itu, saudara, yang paling berat ia rasakan adalah kerinduannya kepada Tuhan. Ia rindu hadirat Tuhan hadir di dalam hidup dia. Dia kangen sama Tuhan. 种种的想念的出现，比不上他想念的，就是他渴望他的真神，他很想神向他显明与他同在。 Itulah sebabnya di ayat yang kedua dikatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. 因此在我中文的是第1节，他这样说：神啊，你是我的神，我要切切地寻求你，在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。 Daud rindu kepada Allah, Daud mencari Allah. 所以他切慕神的时候，他就在寻求，要寻到神。 Saudara, orang yang merindukan Tuhan, dia pasti mencari Tuhan. 如果一个人他是切慕神的话，他不断的在寻求、寻找。 Daud mencari Tuhan sebab dia sadar tanpa kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, ia bukanlah siapa-siapa dan bukanlah apa-apa. 他为什么要寻求呢？因为说没有神，他就算不得什么，他也不算什么人了。 Daud mengalami saat-saat Tuhan hadir di dalam kehidupannya, saudara. 所以大卫要的话是神向他显明与他同在。 Ketika dia ditunjuk menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul melalui Nabi Samuel. 当做撒母耳先知恩膏大卫成为王，代替扫罗王的时候， Siapakah Daud, saudara, dari fisiknya saja tidak cocok sama sekali untuk menjadi seorang tentara, apalagi menjadi raja. 那时候大卫算什么？他的体格都不配当做一个军兵，更何况坐上王位。 Orang-orang merasa kakaknya lebih pantas menjadi raja daripada Daud. 人家看到他的体格，就觉得说你的哥哥都比你更有条件。 Tapi Tuhan melihat dalam, Tuhan tidak melihat luar. Dan karena Tuhanlah, Daud bisa menjadi raja atas Israel. 可是耶和华是看内心的，他知道大卫的内心是很配得成为以色列的君王。 Dia pernah alami itu, saudara. Karena Tuhan, dia menjadi raja. 他经历到了，因为神的恩膏，他已经做了这个王位。 Saat bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin, orang-orang yang bertubuh besar dan raksasa itu, saudara. 当以色列人遭遇到仇敌非利士人，特别是那个高大的巨人， Tidak ada satupun di antara seluruh panglima atau tentara umat Israel yang berani menghadapi Goliat yang besar itu. 那时候以色列人所有的军队，没有一个人出来敢向这个歌利亚挑战。 Tapi pada saat itu Daud merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan dia. 可是大卫那时候感受到神向他显明，神与他同在， Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian bagi dia. 神加添给他力量，也加添给他勇气。 Lalu dia berani menghadapi Goliat dan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. 他勇敢的前往向这个歌利亚挑战，他会对这个非利士人说：“你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列人的军队的神。”
Saudara, Daud rindu saat-saat di mana Tuhan pernah hadir di dalam kehidupannya dan melakukan banyak perkara yang besar. 因此，大卫这个时候非常的切慕神啊，你在这里向我显明与我同在，让我能够为你成就大事。 Tapi Daud juga ingat saat-saat di mana kehidupannya, di mana Tuhan tidak hadir di dalam kehidupannya. 大卫同时也回想到，曾经有一段时间，神远离他，不与他同在。 Di mana dia tidak mencari Tuhan lagi, bahkan dia sengaja berjauh daripada Tuhan. 他那时候没有在寻求神，而且故意的远离神， Yaitu di saat puncak kesuksesannya dia sebagai raja. 就是他做王的最高峰的时候， Dia tergoda sekali untuk jatuh ke dalam dosa perzinahan. 他经不起这个犯奸淫的试探。 Mungkin pikirnya ini adalah sesuatu yang manusiawi, semua juga melakukannya dan tidak akan berdampak besar di dalam kehidupan dia. 他可能那时候说，这个是人性的需要，也不是多大的问题。他没有想到这个后果是极大无 Dengan 比。 segala kuasa dia bisa atur dan tutupi segala dosa ini. 他以为用他的掌权，他能够掩盖这一切的罪行。 Tapi ternyata dia salah, saudara. 原来他大错特错。 Kejatuhannya dalam dosa perzinahan itulah yang kemudian mengakibatkan kerusakan di rumah tangganya, bahkan kerusakan sebuah bangsa, dan dia harus bergumul dengan anaknya sendiri yaitu Absalom yang ingin mengejar dan membunuh dia. 因为在奸淫上他犯了罪，他的后果就摧残了他这个家庭、他的国家，甚至他跟亲生儿子的关系。 Maka di dalam padang gurun, di dalam pelariannya menghindari kejaran dari Absalom. 因此遭遇到的后果就是现在他远离这个敌人，他追讨他的敌人，逃到旷野去。 Dia tidak sama sekali rindu dengan singgasananya, dengan solusi atas permasalahan yang dia hadapi pada saat itu. Tetapi yang sungguh-sungguh dia rindukan di dalam kekeringan yang tandus itu adalah Tuhan yang hidup. 因此，他在这个旷野的地方，他所想念的不是他的王位，不是他的宝座，不是神如何解决他现在的问题，可是他要的就是神再一次的向他出现，与他同在。 Dia rindukan Tuhan kembali bisa hadir di dalam kehidupan dia. 他切切的渴慕神啊，你这个时候与我同在。 Daud rindu kepada Allah, Daud mencari Tuhan. 他非常的切慕神，因此他不断的在寻求。 Orang yang merindukan Allah sungguh-sungguh adalah orang yang mencari Allah sungguh-sungguh. 一个愿意切慕神的人，他一定是百般的努力去寻求。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, di tengah-tengah keberadaan kita pada saat ini, di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah saat ini, apakah sungguh-sungguh ada kerinduan kita untuk mencari hadirat Allah? 弟兄姐妹，我们现在的遭遇非常不容易。我们是不是在面对种种的困难的时候，我们有这个切慕神的心，有寻求神的心呢？ Atau kita malah merindukan agar masalah-masalah kita selesai, penyakit kita disembuhkan, dan setelah itu kita kembali bisa menikmati segala kesenangan dunia ini. 我们是不是所切慕的、想要得到的，就是我们的问题得到解决，我们还能够恢复到过去，享受我们的人生呢？ Apakah betul Tuhan adalah pribadi yang sosok satu-satunya yang sungguh-sungguh kita rindukan untuk hadir di dalam kehidupan kita? 难道神就是你唯一所切慕的吗？ Atau hanya pada saat-saat tertentu saja, yaitu ketika kita susah, kita gelisah, kita sakit, dan kita perlu Tuhan pada saat-saat itu? 或者我们在苦难当中，我们在心灵非常焦虑的时候，我们在病痛当中的时候，我们那时候才寻求神呢？ Tetapi mari kita jujur, banyak waktu saat di dalam kehidupan kita sebetulnya kita nggak begitu perlu hadirnya Tuhan. 我们要对自己非常的坦诚，看我们过去，我们实在是很多时候，我们觉得说，我们这个时候神我不需要你。 Dalam banyak kesempatan kita nggak begitu tertarik membaca firman Tuhan, kita nggak tertarik untuk berdoa, kita nggak begitu tertarik untuk berkomunitas dengan saudara seiman. 我们在生活的阶段当中，多少时候我们对读圣经没兴趣，对祷告没兴趣，对我们的那个群体生活没兴趣。 Seorang pernah datang kepada saya dan berkata, kenapa saya tidak bertumbuh, kenapa saya kering rohani, saya tidak mendapat apa-apa di sini.
有一个人来找我说：“为什么我的灵命不能够成长？为什么我的心灵觉得很枯干？为什么我没有觉得到我能够做什么事 Saya bertanya kepada dia, kamu ada doa nggak setiap hari?？” 我就问他：“你每一天有祷告吗 Nggak ada.？” 没有。 Kamu ada baca firman nggak setiap 你每 hari? 天有读圣经吗？ Nggak ada. 没有。 Kamu ada mengikuti nggak komunitas bertumbuh bersama? 你有在群体的生活中成长吗？ Nggak ada. 没有。 Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa bertumbuh rohani kita kalau kita nggak tertarik dengan hal-hal rohani. 问题就是出在于你的灵命如何成长呢？假如你对这些灵命成长的事情一点都没有兴趣， Bagaimana caranya kita bisa dekat kepada Tuhan kalau kita nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. 你如何能够向神亲近呢？假如你从来没有去寻求他，没有去找他， Orang yang merindukan Tuhan, dia pasti mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. 如果一个渴慕神的人呢，他一定是非常的努力的去寻求， Seperti kata mencari uang, saudara. 好像我们说找钱这样子。 Orang yang mencari uang itu dia cari dengan sungguh-sungguh, dengan semua pikiran diputar otak gimana caranya, dengan semua effort tenaganya, dan sepanjang hari saudara orang itu bisa mencari uang. 一个人说生活糊口，他要去找钱，他找钱的方法呢，他就是从早上一起来百般的努力，用尽方法，然后想尽要如何把钱找回来。 Maka mencari Tuhan harusnya sama dengan itu atau bahkan lebih daripada itu, saudara. 所以你找钱跟找神、寻找神也是一样，你寻找神要比你寻找钱更要重要。 Kalau kita dikatakan rindu kepada Tuhan, adakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, perasaan kita, saudara? 今天你要切慕神的话，你是不是真心诚意的、尽心尽力的来寻求他呢？寻找他呢？ Marilah kita mencari Tuhan, saudara. 我们要努力来寻找我们的神。 Dengan pembacaan firman, dengan doa, dengan berkomunitas, dengan pembinaan-pembinaan pembelajaran yang ada. Kita mencari hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们要借助什么呢？借助神的话语、读经、祷告，然后我们还有群体的生活成长，我们还有很多辅导班，我们要参加。 Kalau itu semua kita lakukan, baru kita bisa dikatakan orang yang merindukan Allah. 你如果从这些管道上来追求神的时候，才可以算为你正在寻求神。 Yang kedua, orang yang merindukan Allah adalah orang yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. 第二点呢，渴慕神的人呢，他一定渴慕在神的圣所中敬拜神。 Daud berkata di ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. 所以我们看在中文的是从第2节开始，我在圣所中曾如此赞扬你，我要借你的能力和你的荣耀，因你的慈爱比生命更好。我的嘴唇要颂赞你，我还活的时候要这样颂赞你。我要奉你的名举手，我在床上纪念你，在夜更的时候思想你。我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。 Saudara, ketika Daud kemudian rindu kepada Tuhan, hal selanjutnya yang dia pikirkan adalah kerinduannya kepada bait Allah yang kudus, di mana tempat dia biasa memuji, dia menyembah, dia memuliakan Tuhan. 所以大卫在这个逃难的地方的时候，他想念的、他渴慕的，就是进到神的圣所，向神称赞、敬拜、颂赞。 Seperti pemazmur di Mazmur pasal 84 ayat yang ke-2. Saudara, dikatakan betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 我们看在诗篇84篇
中文的是第1节、第2节和第10节。万军之耶和华，你的居所何等可爱！我羡慕可想耶和华的言语，我的心肠，我的肉体向永生神呼吁。在你的言语住1日，胜似在别处住1000日。宁可在我们圣神殿中看门，不愿住在恶人的帐篷里。 Tuhan mengizinkan Daud berada di padang gurun dan terpisah jauh dengan bait Allah, saudara, supaya Daud paham dan sadar betul betapa berharganya suasana hadirat Allah yang pernah dia alami di bait suci. 神许可大卫王远离圣殿，在一个旷野的地方，那时候他才能够做一个对比，才能够想念到他当时在神的言语，在神的圣所里面的时候是何等的宝贵。 Karena di rumah Tuhan, di bait Allah bersama dengan orang-orang kudus, dia mengalami perjumpaan pribadi melalui puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan bersama-sama. 因为在圣所里面呢，他与众圣徒们一起敬拜、欢呼、歌颂神的时候呢，他也能够看到神向他显明，神与他同在。 Dia melihat kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan di sana. 看到神的伟大，看到神的荣耀。 Saudara, bahkan suara Tuhan dia dengar di rumah Tuhan. 在神的圣所当中，他能够听到神的声音。 Firman yang menegur, mengingatkan, bahkan mengubahkan hidupnya. 神 Dia 的 dengar 话 di bait 语 Allah. 责备他，神的话语劝导他，神的话语坚固他。 Orang yang merindukan Allah, saudara, orang yang pasti merindukan kembali beribadah di rumah Tuhan. 一个人如果他心中还切慕神的话呢，他一定切慕回到神的圣所，回到教会。 Saya sangat terharu sekali dengan beberapa di antara saudara yang mengatakan kepada saya, pengen kembali beribadah ke gereja. 有好几位我们的会友常常这样对我说，让我很感动的就是说，我很想很渴慕回到教会的敬拜。 Tapi karena alasan kesehatan, anak-anak keluarga belum mengizinkan saudara-saudara untuk datang kembali beribadah ke gereja. 因为我的健康的条件不许可，所以我家里的孩子们都不许可我到教会来。 Tapi ironis sekali, banyak yang lain yang sebetulnya bisa datang ke gereja untuk beribadah, malah kemudian bertanya kepada saya, bukankah bisa kita beribadah dari mana saja? 可是反过来呢，有很多很健康、很有条件可以来教会崇拜的，他这样问我：我们为什么还要回到教会来崇拜呢？我们在家里崇拜，不是在什么地方崇拜都是一样的吗？ Mengapa harus beribadah di gereja? 为什么还要回到教会来敬拜呢？ Maka saya katakan, karena itu kehendak Tuhan. 我说那个是神的旨意， Karena itu panggilan Tuhan. 因为神对你的呼召， Saudara harus beribadah ke gereja. 你要在神的圣所向他敬拜。 Kalau memungkinkan. 如果你的健康许可， Kalau dalam waktu sementara oleh karena pandemi dan alasan tertentu, saudara tidak bisa beribadah di gereja. Saudara harus pahami itu sementara waktu. 如果我们看到现在是新冠病毒的疫情的缘故，你不能够到教会来，那个是暂时性的。 Dan walaupun demikian di rumah pun saudara beribadahlah dengan serius, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. 然而，如果你要留在家里敬拜的话，你要非常敬虔的向神敬拜。 Siapkan hati, pikiran, dan hati untuk mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya, 你 saudara. 参加崇拜的时候，你要用敬虔的心，你要准备好从头到结束这样的有系统的参加。 Karena orang yang sungguh-sungguh merindukan Allah itu adalah orang yang pasti akan rindu untuk beribadah kepada Tuhan. 因为一个切慕神的人、渴慕神的人，他一定渴慕向神敬拜。 Yang terakhir, saudara. 最后一点， Orang yang merindukan Allah adalah orang yang kemudian memuliakan Tuhan seumur hidupnya. 一个人他如果渴慕神的话呢，他一生都要荣耀神。 Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu dan tangan kananmu menopang aku. 我在床上纪念你，在夜更的时候思想你。
因为你曾帮助我，我就在你翅膀的荫下欢呼。我心紧紧地跟随你，你的右手扶持我。 Saudara, dalam kerinduannya kepada Tuhan, Daud mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan Daud sungguh-sungguh rindu dan dia sampai berkata kepada Tuhan, Tuhan, jiwaku melekat kepadamu. 大卫因为他很渴慕上帝，所以他就想如何一生中荣耀上帝。他也说：“我的心要紧紧的跟随着主。” Saudara, tidak pernah ada surat atau tulisan yang begitu romantis yang diungkapkan manusia kepada Tuhan seperti yang Daud tulis seperti ini. 我们看到人与神的感情没有像大卫所描述的那么亲密，就是要紧紧的跟随他。 Jiwaku melekat kepadamu. 紧紧的意思就是贴在一起的。 Tuhan ada di dalam hatinya Daud. 神在他的心中存在。 Sebaliknya, Daud juga ada di hatinya Tuhan, saudara. 大卫也是在神的心中，所以他们两个人的心是心心相印的。 Sehingga Tuhan sendiri mengatakan di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. 对这个大卫王呢，我们可以在使徒行传的13章22节看到，就是神说，我找到了大卫，他是合我心意的人。 凡事要遵行我旨意的人。 Seorang yang merindukan Tuhan adalah seorang yang jiwanya melekat kepada Tuhan dan rindu untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. 所以，一个渴慕神的人，他的心是紧紧跟随，心心相印，然后他是要荣耀神的。 Seorang yang bukan lagi fokus kepada dirinya sendiri terhadap pemenuhan kebutuhan dia sendiri, melainkan sekarang dia fokus kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan dia. 他的生活焦点不再看到我需要什么，我要得到满足，我还要这个，我还要那个，不再看到自己的需要，只看到我如何归向我的神，荣耀我的神。 Disitulah kita menemukan arti kehidupan kita. 因为在那个时候，你才找到你人生的真谛。 Kalau hidup kita kejar untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara. 如果你一生当中你是追随着寻求神的旨意的话， Percayalah hidup kita tidak akan pernah kosong dan itulah hidup kita penuh dengan arti. 你相信我，你的人生不会有空虚，你的人生会满有内涵。 Tapi kalau kita hidup mengejar semua apa yang kita inginkan untuk memuaskan segala keinginan kita, percayalah hidup kita akan selalu kosong adanya. 你的生活如果去追想，我想要这个，我也想要那个，你一辈子在追这些东西的时候，你的心中是空虚的。 Melayani Tuhan, melakukan kehendaknya, membuat hidup kita menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. 你一生中服侍他，你一生中寻求他的旨意，成全他的旨意的话，你能够成为众人的祝福，你成为有益处的人。 Dan kekuatan untuk melakukan itu semua tidak bisa tanpa hati kita, jiwa kita melekat kepada hatinya Tuhan. 你要成就这一切的力量从哪里来呢？就是从你的心与神的心相应，与神紧紧跟随他的时候，他就给你这个力量。 Marilah saudara kita sungguh-sungguh merindukan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. 各位弟兄姐妹，让我们真心诚意的来寻求我们的神。 Tetapi sesungguhnya Tuhan terlebih rindu menantikan kita kembali ke hadirat Dia. 其实相反的，神本身正在期待着我们回来。 Seperti anak yang hilang ketika di tengah-tengah keputusasaannya dia, kesia-siaan hidupnya. Dia terpikir untuk kembali ke rumah. Dia rindu kepada ayahnya dan rumahnya. 像那一位浪子，他在生活走到低落的时候，空虚、渺茫的时候，他就很想念回到他的父家。 Tetapi sebetulnya sang ayah merindukan dia dan sudah menunggu kapan dia balik. 其实他的父亲早在那边一直在等候他，期望他什么时候回来。 Kita merindukan Tuhan, saudara. Tuhan terlebih merindukan kita kembali kepada Dia. 如果我们今天说我们要渴慕神，其实神更特别的渴慕我们回来。 Tuhan merindukan hidup kita bisa semakin benar di hadapan Tuhan. 神非常的渴望我们能够在他的面前活着正直的生活。 Tuhan merindukan kita bisa bertumbuh dan mengalami proses pengudusan hidup yang benar di dalam hidup ini. 神要我们成长，
神要我们进入这个成圣的过程，受他塑造。 Tuhan merindukan hidup saudara dan saya bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat sebanyak-banyaknya orang untuk kembali memuliakan nama Dia. 神要我们活的是什么呢？活的就是荣神益人的生活， Biarlah hati kita boleh terus melekat dengan Tuhan 好让我们的心能够跟神的心相应， dan hidup kita memuliakan nama Dia. 我们的一生荣耀主名。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Tuhan, kami sungguh merindukan 神啊，我们何等的渴慕， hati kami dapat begitu melekat dengan hati-Mu ya Tuhan. 渴慕我们的心能够紧紧的跟随着你。 Ampunilah kami selama ini jikalau kami seringkali lebih merindukan yang lain-lain daripada Engkau Tuhan. 主啊，求你赦免饶恕我们。如果我们一生中我们所想要的不是你，而是别的事情， Melalui firman-Mu hari ini, kami mohon Roh-Mu yang kudus itu bekerja seluas-luasnya di dalam hati pikiran kami. 借着圣灵的感动，借着今天所传讲的话语，主啊，求你自由的运行，感动更多、更广泛的， Sehingga melalui kehidupan-Mu di dalam melalui kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, 因此，借着我们生活中感受到你的存在、你的显现， kami kemudian dikuatkan untuk menghadapi kehidupan kami, berbagai pergumulan kami bersama-sama dengan Engkau. 因此，我们面对我们人生的一切苦难与挑战的时候，有主你向我们显明，与我们同在来面对。 Kami menemukan arti di dalam hidup kami. Hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama-Mu. 我们活在世上，我们就找到我们的人生就是荣神益人的人生。 Materaikanlah firman-Mu ya Bapa, kami akan melakukannya sesuai dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. 主啊，求你把你的话语烙印在我们的心中，让我们能够遵行你的话语。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告感恩，是奉靠主耶稣的名祈求祷告。 Amin. 阿门。 Amin. Tuhan memberkati kita. 愿上帝赐福每一位。